Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana binti Abdul Malik 260635. Okey, hari ini saya akan memberi satu idea untuk kumpulan saya, iaitu idea saya adalah mengenai kesan kehidupan selepas berlakunya penularan wabak COVID-19. Okey, kesan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi situasi wabak ni yang telah kita berlaku di dalam Malaysia ini, dari segi emosi, fizikal, rohani, jasmani, penghayatan ilmu dan perbatasan hubungan antarabangsa secara normal. Dari 7 kesan ni, saya akan mengulas mengenai jasmani. Okey, saya membuat sikit hujah dan itu pandangan daripada saya. Okey, fizikal dan mental merupakan satu perkara yang tidak dapat dipisahkan sama ada dari untuk meningkatkan atau memeliharanya lah. Keadaan fizikal merupakan perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat untuk melaksanakan aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian. Salah satu caranya untuk memaksimalkan kesihatan adalah dengan menjaga kesihatan jasmani. Jika seseorang itu aktif, jadi maka fizikal orang itu mampu menjalani kehidupan seharian tanpa melampaui batas daya tahan dan memiliki tubuh yang sihat serta tidak berisiko mendapat apa-apa sebarang penyakit. Lepas tu untuk pandemik COVID-19 ni sebenarnya memberi banyak impak yang besar kepada kesihatan mental setiap individu di seluruh dunia dan tidak kecuali rakyat Malaysia lah. Okey, sesetengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan, terutama ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat andai. Okey, sekiranya kemurungan ni gagal dikenal pasti dan dirawat dengan baik dan di peringkat awal, ia hanya boleh mengakibatkan risiko tingkah laku iaitu melibatkan membunuh diri. Itu paling bahayalah. Sumber daripada Polis Diraja Malaysia di Malaysia sebenarnya mendapati daripada 2019 hari itu ada peningkatan lah kes bunuh diri yang berlaku di dalam Malaysia dalam tempoh COVID-19 tersebut. Okey, kerajaan dan pihak berkuasa sebenarnya adalah memandang serius lah terhadap perkara membunuh diri ini. Okey, seharusnya setiap individu mengambil iktibar dan pengajaran dari apa yang telah berlaku sepanjang kehadiran COVID-19 ini dan berusahalah menghayati serta memastikan aspek emosi, pemikiran, tindakan dan spiritual serta cara hidup keseluruhan berada dalam keadaan yang baik. Kita faham sebenarnya kita melalui fasa yang sukar dalam wabak ni dan kita berharap kita berjayalah menghadapi fasa sukar ini. Sekaligus dia menjadikan seseorang itu memiliki jati diri yang kental, kuat ketahanan dalaman dan luaran kita yang kukuh, elemen adaptasi dan dinamik dengan perubahan supaya tidak mudah terkesan dengan apa jua keadaan ataupun musibat yang telah berlaku di Malaysia. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Nur, nombor matrik 2600802, akan memberikan pendapat dan hujahan saya berkenaan dengan kesan ekonomi kerana pandemik COVID-19. Okey, pandemik COVID-19 dekat Malaysia ni dah bagi kesan yang besar ya dekat ekonomi Malaysia, termasuklah penurunan nilai ringgit Malaysia dan juga penurunan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. Wabak ni juga dah bagi kesan buruk kepada beberapa sektor utama macam sektor hiburan, pasar, peruncitan, perhotelan dan juga pelancongan. Okey, selain daripada kekurangan barang dan juga perkhidmatan, banyak bisnes terpaksa membiasakan diri dengan konsep penjarakan sosial serta perintah berkurung waktu pandemik yang mempengaruhi operasi dan juga pendapatan diorang. Okey, pandemik ni juga dah tarik perhatian terhadap keselamatan dekat tempat kerja dan juga eksploitasi pekerja migran yang bekerja dekat industri Malaysia. Okey, berdepan dengan ekonomi yang mendunam, yang menudum, juga boleh membunuh apabila ramai yang berdepan dengan kesempitan ekonomi. Kita boleh lihat kadar bunuh diri meningkat. Ada cerita rakyat yang kehilangan pendapatan sampaikan tak ada makanan, kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Kadar pengangguran belia juga dijangka menunjukkan trend yang semakin meningkat sepanjang pandemik COVID-19 ni. Okey, sejak Mac 2020 sampailah sekarang ni, banyak sektor perniagaan alami kesan apabila ada kilang dan juga perniagaan gulung tikar akibat daripada tak dapat keuntungan dan tak mampu untuk keluarkan produk. Sebab itulah setiap individu dan organisasi perlu berusaha untuk mempertingkatkan kemahiran dan juga berkemahiran semula untuk baiki kehidupan kita dan juga bersedia bagi menghadapi krisis pada masa akan datang. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.
Saya Ramla Saharani bernombor matrik 261004. Saya akan membentangkan langkah-langkah penularan pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Okey, kalau dulu sebelum pandemik, kita akan bekerja macam biasa, kita pergi office macam biasa, kita bergaul-gaul dengan rakan macam biasa tanpa ada penjarakan sosial. Namun setelah datangnya COVID-19, kita dah ada langkah-langkah SOP, standard procedure dia bila bekerja. Jadi majikan-majikan perlu mengambil tindakan-tindakan berikut untuk menghentikan penularan COVID-19 di tempat kerja, kerana KKM bimbang akan penularan datang daripada tempat kerja, sebab kita tahu kes yang penularan COVID-19 di tempat kerja ni berleluasa, lagi-lagi orang yang kerja kilang. Okey, apa langkah-langkahnya adalah di mana majikan perlu mengamalkan penjarakan sosial, di mana 1 meter adalah penjarakan sosial yang ditetapkan oleh WHO. Jadi apabila majikan, biasanya kita tampaklah majikan akan buat benda-benda ni, diorang akan tampalkan di kaki-kaki, okey, ini adalah 1 meter, ini adalah 1 meter. Itu adalah perkara yang betul. Yang kedua, memastikan memakai pelitup muka bagi semua orang. Okey, pada dahulu tiada lifting mask ada lagi lah. Jadi waktu itu masing-masing semua kena wajib pakai mask. Jadi kalau kita terus sakit, terus buat saringan, terus buat test. Kalau sakit jangan datang, kalau tak sakit boleh datang tapi pakai pelitup muka. Okey, yang ketiga, majikan perlu menyediakan tempat sinki pembasuhan tangan dan serta hand sanitizer. Oleh itu, langkah-langkah yang ini saya nampak banyak majikan buat. Diorang akan beli hand sanitizer, diorang akan sediakan face mask, malah diorang akan sediakan pencuci tangan. Ini adalah langkah-langkah yang WHO sarankan dan KKM sarankan. Jadi di sini kita sebagai seorang individu yang mempunyai tanggungjawab kesejahteraan antara satu human, antara manusia lain dengan manusia lain. Jadi oleh itu kita haruslah juga bertanggungjawab ke atas diri kita untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Sekian. Assalamualaikum, saya Syakirin bin Mahzir, 260570. Pada pandangan saya, pencegahan COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia, mereka mula-mula tidak yakin dengan upaya kerajaan untuk menangani krisis COVID-19 ini. Pihak kerajaan dan pihak berkuasa telah berusaha keras untuk menyebarkan maklumat pendidikan, kesihatan dan cara-cara pencegahan awal dan menubuhkan pusat persiapsiagaan dan tindak bala krisis CRPC. Kementerian Malaysia Kesihatan Malaysia KKM dan Telegram CRPC KKM di akaun pengguna Facebook, KKM juga mahu memastikan ketulusan tentang cara wabak itu dikendalikan. Portal rasmi KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Telegram CRPC KKM, kementerian telah mengeluarkan kepada orang ramai satu program pendidikan ringkas berasaskan carta dan langkah berjaga-jaga kesihatan dan keselamatan asas untuk membendung penularan SARS COVID-19. Selain itu, banyak maklumat graf yang berkaitan dengan COVID-19 sentiasa dibuat dan dimuat naik ke tapak web bagi meningkatkan kesedaran orang ramai dan akses kepada maklumat yang betul. KKM juga turut mengadakan taklimat akhbar setiap hari dan merakam persidangan dan menerbitkan berita berkaitan dengan COVID-19 di negara kita. Secara ringkasnya, sikap dan amalan rakyat Malaysia terhadap COVID-19 ini sangatlah positif. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mempunyai tahap pengetahuan yang boleh diterima tentang COVID-19 dan secara amnya positif dalam pandangan mereka untuk mengatasi wabak itu. Walau begitu, pemesinan dan konsisten daripada pihak kerajaan dan pihak berkuasa kesihatan adalah kunci untuk membantu pengetahuan dan pemahaman orang awam tentang COVID-19. Selain itu, setengah kategori penduduk mungkin mendapat manfaat daripada program pendidikan kesihatan untuk meningkatkan pengetahuan COVID-19 dan menambah baik amalan hari ke hari di negara kita. Sekian, terima kasih daripada saya.